Assalamualaikum guys, selamat datang lagi ke YouTube channel aku, iaitu Akif Aiman. Dalam YouTube aku ni, aku suka nak ceritakan info-info, misteri, kisah seram, apa-apa jenis info lah yang mana aku boleh share, apa aku share. Last time aku ada post satu cerita pasal Anatoly Moksvin, yang mana dia ni curi mayat budak, lepas tu dia buat jadi patung dan simpan dekat rumah dia. So kalau yang mana yang terlepas untuk nak tengok video-video tu, apa boleh pergi dekat link ni untuk apa nak tengok. Tapi kalau apa dah tengok, apa nak teruskan dalam video ni, let's go. So dalam video aku kali ni, aku nak ceritakan sedikit pasal The Green River Killer, yang mana kisah ni dulu famous tau pada tahun 1980 ke 1990. Dan cerita ni dia pernah terrelate sekali dengan kisah pembunuhan daripada serial killer yang bernama Ted Bundy. So kali ni aku nak cerita pasal seorang lelaki ni yang bernama Gary Leon Ridgway. Dia dilahirkan pada tahun 1949, Februari 18, dekat Salt Lake City, Utah. Dia ni anak yang kedua daripada 3 adik-beradik oleh Mary dan Thomas Ridgway. Zaman dia kecil-kecil tu, dia tak macam normal people punya family tau. Dia kecil-kecil dulu, dia selalu sangat tengok mak pak dia ni selalu bergaduh. Ayah dia ni, hari-hari balik kerja akan marah, akan bergaduh tau dengan mak dia. Dan benda ni efek dekat dia. Ridgway ni, masa dia umur 13, dia ni ada satu masalah tau. Dia ni ada problem with mimpi basah. So every time masalah ni berlaku, mak dia ni akan selalu tau kena cuci dia punya selimut, dia punya syadar, dia punya seluar, even though dia punya kemaluan tau. Dan disebabkan benda tu, dia pernah buat satu statement tau. Waktu dia remaja ni, dia ada satu perasaan marah tau terhadap mak dia. Dia ada feelings yang ke arah seksual, tetapi in the same time dia pernah berkhayal untuk bunuh mak dia tau. Mak dia ni memang agak kasar sikit lah dengan dia. Bukan setakat mak dia lah, bapak dia pun apatah lagi. Lepas tu Ridgway ni dia ada masalah disleksia tau. Yang mana disleksia ni adalah satu penyakit yang slow dalam bahagian pembelajaran, in the same time slow dalam bahagian membaca. So dia ni tak sama macam manusia normal. Dia ni lambat setahun daripada budak-budak yang sebaya dengan dia. So masa dia umur 16, dia pernah tikam seorang budak yang berusia 6 tahun tau. Alasan dia sebab dia nak tengok proses tikaman tu berlaku. Bayangkan, dia nak buat eksperimen dekat budak yang umur 6 tahun tau. Umur 6 tahun tak tahu apa, tikam dia. Tapi nasib baik budak tu tak mati tau. Pada tahun 1969, Ridgway dia dah habis belajar tau dekat T High School tau. Lepas tu dia kahwin dengan awek sekolah dia. Lepas saja dia kahwin, dia pergi masuk US Navy Army. Semasa polis ni siasat pasal Ridgway ni dekat kawan-kawan dia ni, kawan-kawan dia ni cakap yang dia ni sangat peramah tau. Dia ni peramah dan in the same time dia ni pelik. Ridgway ni dia pernah berkahwin 2 kali tau. Dan kedua-dua perkahwinan dia ni memang end up bercerai. Sebab apa? Both of them ada masalah curang. Isteri kedua dia ni, Marcia Winslow, dia bagi tahu yang Ridgway ni kalau setiap kali bergaduh, dia ni selalu akan cekik dia tau. Dan cekik yang bukan setakat cekik yang dia cekik yang macam macam tu tau. McGregor pun kalah weh dengan Khabib. Kalau Khabib buat macam tu, bayangkan perempuan kot. So nak dijadikan cerita, pada tahun 1980 hingga ke 1990, Ridgway ni dia diklaim telah membunuh 49 orang wanita remaja tau. Sampai dia pernah bagi statement dekat court yang dia dah bunuh orang ni tak terkira. Dan dia pun tak ingat berapa ramai dia dah bunuh. Dia ada macam-macam cara teknik tau. Some of that, dia punya style, dia guna gambar anak dia tau. Dia guna gambar anak dia untuk buat model nak pick up perempuan. So perempuan yang dekat luar sana, hampa dengar ni, kalau lelaki guna model gambar anak, jaga-jaga. Ingat cerita aku ni. So kebanyakan mangsa-mangsa dia ni, dia bunuh mostly dekat rumah dia, dekat dalam truck dia. Dan in the same time dia pernah bunuh orang ni dekat dalam hutan. Dan mayat mereka ni mostly dia akan buang dekat kawasan hutan Green River, lapangan terbang antarabangsa Seattle. Dan sometimes dia akan buang dekat tempat pembuangan sampah. Ridgway ni dia pernah bagi tahu dekat polis yang setengah mayat yang dia pernah buang ni, dia pernah pergi balik dekat mayat tu dan dia akan buat hubungan intim tau dengan mayat ni. Dia pernah bagi statement dekat polis yang dia lagi puas main dengan mayat tau. Bagi dia, main dengan mayat ni hang tak perlu bergelut tau dengan mereka. Sometimes mayat-mayat yang dia dah bunuh ni, dia akan buat satu mark tau, marking tau. Yang mana marking tu dia akan buat satu note tau dekat sign dekat pagar tu. Dia akan kata materials belong to others. So hang bila lalu, siapa-siapa akan lalu kat situ, hampa akan expect benda tu barang peribadi orang tau. Okay, mungkin tu barang orang ke apa. So benda tu avoid orang tak
suspicious. In fact, dia pernah ubah mayat-mayat tu daripada dekat situ ke Oregon tau. Sebab apa? Dia nak bagi polis keliru waktu polis tengah duk cari mayat-mayat ni hilang. Pada tahun 1980-an, pejabat Sheriff King County, mereka ada start buat satu tim pencarian untuk Green River cases ni tau. Yang join anggota ni adalah salah seorang yang handle kes Ted Bundy tau, iaitu Robert Capel dan Dave Richard. Dan dalam kes ni, Ted Bundy ada tolong pihak polis untuk cari siapa pembunuh ni tau. Dia suggest dekat polis, dia cakap kalau hampa jumpa mayat dia tu, hampa jangan ambil lagi, hampa tunggu dulu, nanti dia akan mai balik. Orang macam ni dia akan mai balik dekat tempat tu, dia akan check. So dekat situ hampa boleh detect siapa dia. Ted Bundy dia pernah buat kerja macam tu, so dia tahu lah. So nak dijadikan cerita, Rick Way ni dia kena tangkap tau pada tahun 1982, tetapi polis still lagi tak detect tau yang kes Green River ni adalah kes dia tau. Setelah dah diinvestigate apa semua, pada tahun 1983, setahun kemudian, dia disahkan pembunuh kes Green River ni. Lepas tu pada tahun 1982, dia ada buat test untuk polygraph tau, untuk hang nak tahu dia tu cakap betul ataupun tak. Dalam test tu dia lepas tau. Lepas tu pada tahun 1987, polis ambil pula sampel rambut dia dengan sampel air liur dia untuk check DNA dia dekat mayat tau. So di dalam proses remand ni, waktu yang sama, dia ni ada kenal dengan seorang perempuan tau, dan dia start dating dengan perempuan ni bernama Judith Mawson. Yang mana perempuan ni dah jadi bini dia tau, bini yang ketiga. Judith ni dia pernah bagi tahu dekat interview TV, waktu awal-awal dia kenal Rick Way ni, dia pernah tahu waktu dating tu dia pergi rumah, dia tengok kat rumah dia ni tak ada kapet, tak pernah ada kapet. Dia heran. So dia bagi tahu benda tu, polis dia reveal tau kenapa Rick Way ni tak pernah ada kapet kat rumah, sebab mostly mayat-mayat dia bunuh ni dia akan balut dengan kapet tau. Waktu Judith ni dia pernah bagi tahu juga yang Rick Way ni, dia ni selalu sangat rajin kerja overtime, especially waktu pagi dia akan keluar awal tau. Dia cakap dekat bini dia yang dia akan ada overtime, so dekat situ bini dia takkan expect apa-apa tau. So bila kes ni dah didapat tahu oleh polis, dan Judith ni pun dah tahu yang laki dia ni disabitkan kesalahan benda-benda macam ni, dan dia sangka yang waktu pagi Rick Way selalu keluar tu, actually itulah waktu-waktu dia settlekan mayat-mayat yang dia dah bunuh. Ada satu interviewer iaitu Penny Moorhead, dia pernah interview tau Rick Way ni dekat penjara. Waktu dia kahwin dengan Judith ni, kes pembunuhan dia ni kurang tau, tak macam dulu waktu sebelum dia tak kenal lagi Judith. So maksudnya dia nak kata sejak dia dengan Judith, dia dah cuba nak berubah, tapi yang dia bunuh orang kot. Dalam semua total 49 yang dia bunuh tu, 3 orang je yang dia bunuh time waktu dia dengan Judith. Dengan bini baru hang ni pun, hang still juga bunuh orang, 3 orang weh. Judith ni pun dia pernah bagi tahu dekat TV yang dia rasa dia dah selamatkan orang, sebabkan dalam masa mereka bersama ni, Rick Way ni dia dah kurang nak bunuh orang. So bagi dia rasa daripada 10 orang jadi 3 orang saja. So bagi dia tu itu adalah selamat lah kot. Pada 30 November 2001, Rick Way ni dia kerja dekat satu kilang truck dekat Kenworth tau. Dekat sini polis dah dapat detect yang DNA dia match dengan DNA yang ada dekat mayat-mayat ni yang dia dah bunuh tu. Dan selepas tu, pada 5 November 2003, Rick Way mengaku bersalah ke atas pembunuhan 49 mayat ni. Dan pada 18 Disember 2003, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dekat dia. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 Sebelum pengakuan dia ni, polis dah confirm pembunuhan dia ni total semua 49 mayat. Tetapi Rick Way pernah buat confession yang dia bunuh lebih daripada 70 orang. Bayangkan, seorang lelaki dia mampu nak bunuh orang seramai 70 lebih. So itu saja perkongsian aku dalam video kali ini. Kalau hampa suka dengan cara aku kongsikan cerita ni, hampa boleh like, share and subscribe. Kalau hampa ada notis kesilapan daripada aku minta maaf, dan hampa boleh tinggalkan komen supaya aku tahu untuk aku perbetulkan for video yang akan datang nanti, InsyaAllah. Dan nasihat daripada aku, hampa tolonglah jangan jadi macam dia. Nanya weh.